seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah ialah seseorang yang dijauhi manusia lain kerana ditakuti kejahatannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa maksud dia? Orang tak suka dengan dia sebab apa? Sebab dia suka kutuk orang. Orang dah tahu dah ini Minah ni memang suka kutuk orang, jadi kita jangan kawan dengan dia. Nabi sebut apa? Itulah seburuk-buruk kedudukan di sisi Allah. Orang tak nak kawan dengan dia sebab apa? Sebab kejahatan yang dia buat. Dia suka caci orang, dia suka maki orang, dia suka kutuk orang. Padahal dia pun sama juga, dia tak sedar diri. Dia pun sama pendek, tapi dia nak tutup kependekan dia, dia tuduh orang pendek. Macam itulah kaedah dia. Kita nak tutup kesalahan kita, kita tuduh orang lain. Jadi orang yang macam ni, Nabi sebut seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah, yang mana orang melarikan diri daripada dia atas sebab kejahatan yang dia buat, suka mencela, mencaci tu. Sabda Nabi SAW, innallaha yabghudul fahishal bazi'a, sesungguhnya Allah murka terhadap orang yang buruk perangainya lagi busuk lidahnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Allah murka kepada siapa? Orang yang buruk perangai dan busuk lidah. Busuk lidah ni bukan sebab dia tak gosok gigi. Untuk tak gosok gigi tu memanglah orang tak suka, tapi yelah, tak gosok gigi tu, gosok gigi hilanglah bau dia. Tapi yang ni sebab buruk perangai dia, sebab dia suka mencaci orang, maki orang dan sebagainya. Jadi kerana itu Allah murka kepada dia. Allah murka kepada dia. Hadis yang lain, ibadallah innallaha wada'al haraja illa man qatarada irda akhihi fadzaka alladhi harija aw halaka. Wahai sekalian hamba Allah, sesungguhnya Allah menggugurkan dosa kecuali daripada orang yang mencabul kehormatan saudaranya. Allah ni dia akan menggugurkan dosa kita semua, tapi pada orang ni Allah tak ampunkan dosa. Siapa dia? Orang yang mencabul kehormatan saudaranya. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpat, dengan cara mencela dia. Orang yang suka mengumpat dan mencela ni, Nabi sebut Allah tidak akan gugurkan dosa-dosa dia. Sedangkan hamba-hamba Allah ni Allah suka ampunkan dosa. Tapi orang yang dia suka mencaci, mengumpat ni, Allah tak suka dia. Allah tak akan gugurkan dosa-dosa dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tu antara balasan-balasan ataupun larangan, ancaman bagi mereka yang suka mencaci, maki, mengutuk orang, menghina orang dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang lain, kullul muslimi alal muslimi haramun irduhu wa maluhu wa damuhu at-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Haram bagi setiap muslim ke atas muslim yang lain pada kehormatan, darah dan hartanya. Takwa itu berada di sini, sambil Nabi menunjukkan pada dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang itu dikira melakukan kejahatan apabila dia menghina saudara muslimnya yang lain. Nabi sebut apa? Cukuplah seorang itu dianggap melakukan dosa, cukuplah seseorang itu dikira melakukan kejahatan apabila dia menghina orang lain. Itu pun dah dikira sangat jahat. Walaupun dia tak buat dosa zina, dia tak buat mencuri, dia tak minum arak, tapi cukuplah dia mencela orang, itu pun dah dikira dosa yang sangat besar. Itu juga dah dikira satu dosa yang sangat besar. Tuan-tuan, dan hadis yang seterusnya Nabi sebut, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk syurga orang yang membuat jirannya merasakan tidak aman daripada kejahatannya. Orang yang suka mengumpat jiran ni,
Nabi sebut tak masuk syurga dia. Dia suka memburuk-burukkan jirannya. Dia suka mencaci maki jiran dia. Dia suka kutuk umpat jiran dia. Nabi sebut dengan jelas, la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tak masuk syurga orang yang merasa buat jiran dia merasa tak aman. Tak aman sebab apa? Sebab dia suka kutuk orang, dia suka maki orang, dia suka peli-peli caci orang. Jadi tuan-tuan, hadis itu hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, dalam bab jiran ni Islam sangat menitik beratkan perkara-perkara sama ada kita perlu buat baik dengan jiran. Tak kiralah jiran itu berlainan agama, berlainan bangsa, berlainan warna kulit dan berlainan rupa pun, kita tetap wajib berbuat baik kepada jiran. Wajib buat baik pada jiran. Kalau kita lihat dalam satu firman Allah, surah An-Nisa ayat 36, Allah sebut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah sebut apa? Janganlah kamu sekutukan Allah. Mula-mula dalam ayat tu Allah sebut wa'budullah, ibadahlah kamu kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a, jangan syirik kepada Allah. Kemudian Allah suruh buat apa? Buat baik pada ibu bapa, buat baik pada kaum kerabat, adik-beradik, buat baik pada anak-anak yatim, wal yatama, buat baik pada orang-orang miskin, wal masakin, dan wal jarizil qurba, jiran tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan jiran tetangga yang jauh. Ayat itu nak kata apa? Allah mengikat ayat untuk berlaku baik dengan jiran dengan ayat tuntutan agar menyembah Allah. Allah satukan ayat tu. Mula-mula Allah kata jangan syirik kepada Allah, tapi dalam ayat yang sama Allah sebut buat baik pada jiran. Ini nak menyatakan apa? Berlaku baik pada jiran itu adalah satu tuntutan yang sama besar seperti mana tuntutan agar tidak syirik kepada Allah. Itu kata para ulama tafsir berkaitan ayat ini. Dia kata bila Allah susun perkara-perkara itu dalam satu ayat, ini bermakna ia sama penting, sama besar tuntutan itu. Allah kata jangan syirik, dan dalam masa yang sama buat baik pada jiran. Nak kata buat baik pada jiran itu sama tuntutannya dengan jangan syirik. Besar perkara tersebut. Dan Allah menyediakan azab yang pedih bagi mereka yang menyakiti jiran-jiran dia. Jadi tuan-tuan, kita hidup berjiran, kita perlu pertama sekali jaga lidah tu. Jangan kita duk mengata jiran, jangan kita memburuk-burukkan dia, dan jangan kita menghina dia dan sebagainya. Kita hidup berjiran kena hidup elok-elok, buat baik, insya-Allah. Nanti kita sambung tajuk berkaitan dengan mencela ni. Banyak lagi hadis-hadis dia. Kita baru baca separuh saja. Tajuk ni banyak hadis dia. Nanti kita akan tengok hadis-hadis yang lain dalam tajuk ini berkaitan dengan mencela jiran dan akibat tidak menjaga lidah. Ada juga tajuk mencela jenazah, ada juga topik dia maki ibu bapa. Nanti semua hadis itu termasuk dalam tajuk mencela kaum muslimin. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
kesimpulan untuk hari ini, sampai tajuk hadis hari ini, kita dilarang untuk menuduh seseorang itu dengan perkataan kafir ataupun fasik sekalipun, kerana kita tak tahu sama ada perbuatan itu memang daripada dia ataupun daripada orang. Itu pertama. Yang kedua, jangan kita suka mencela orang lain, terutamanya sesama Islam. Macam saya sebut tadi, body shaming antara dia. Jangan kita jadikan ia satu budaya. Bila kita duk biasa buat macam tu, takut benda tu jadi satu budaya, dan budak-budak sekarang ni akan jadi benda tu rasa macam tak salah pun. Alah, atuk aku buat, aku selalu je lepak dengan atuk aku dekat kedai kopi. Atuk tu relax je kata, oi gemuk. Contoh. Jadi bila budak ni dengar, dia save dalam kepala otak dia. Bila dia dah save, dia tak boleh delete dah. Budak-budak punya komputer dia lagi hebat, lagi laju daripada komputer kita yang dah veteran ni. Komputer kita dah nak rosak, komputer budak-budak ni dia masih laju. Jadi bila dia nampak satu perbuatan tu, dia akan terus simpan dan save dalam kepala. Yang tu yang bahaya tu. Jadi tu pengajaran dia. Jangan kita sesekali tunjukkan contoh yang tak baik pada anak-anak, insya-Allah. Jadi wallahu alam, sekadar itu saja malam ni. Nanti kita sambung pada pertemuan akan datang. Segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'ati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tak juga. Nanti kita sambung pada pertemuan akan datang. Segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'ati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.